selamat pagi semua. Terima kasih Puan Farhana atas waktu ini tadi. Yang tak kenal saya, inilah mukanya Hazlan Abdul Hamid. Seperti yang Puan Farhana sebutkan tadi, tak lama baru 25 tahun dengan USM. Ini tahun ke-25 saya. InsyaAllah apa yang kita ada tu kita nak kongsikan lah. Dan pendekatan saya hari ini lebih kepada perkongsian pengalaman bagaimana saya set up HTC dan bagaimana nanti tuan-tuan, puan-puan yang menerajui pertubuhan pelajar boleh ambil skop-skop yang dikongsikan pada pagi ini untuk diterapkan dalam pertubuhan masing-masing. Ada dua isu besar di sini. Yang pertama, satu, kita nak realisasikan agenda hebat. Yang keduanya, bagaimana perkara-perkara yang sebelum ini kita buat tu dalam norma baru kita nak ubah. So saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada 143 setakat ni, 142 orang yang hadir. Dan saya harap ada di kalangan yang hadir ini merupakan pemimpin-pemimpin pelajar yang telah dilantik melalui AGM baru-baru ini. InsyaAllah. Dan hari ini skop kita selama 2 jam saya akan perkenalkan sedikit tentang hebat. Di bawahnya itu ada latar belakang, misi, visi, peranan dan fungsi. Carta organisasi dan carta fungsi ini selalu orang keliru antara carta organisasi dengan carta fungsi. Kerana carta-carta inilah yang akan digunakan nanti kita untuk audit berlaku dan program-program utama yang dilaksanakan di bawah institusi. Dan kemudian kita nak juga kongsikan hebat credential, apa yang berlaku. Orang dah dengar hebat tu apa, tapi bagaimana kita nak realisasikan hebat dalam aktiviti-aktiviti di bawah pertubuhan pelajar dan bagaimana HDC dapat membantu pelajar untuk merealisasikan hebat credential ini untuk kegunaan individu. Seterusnya kita nak lihat pengurusan pertubuhan pelajar itu dan hari ini saya nak kenalkan GRT formula. Apa tu? Kita tunggu nanti 3 slide yang berkenaan. Dan bagaimana pengurusan data dan statistik harus dilaksanakan di bawah pertubuhan pelajar. Dan akhir sekali, apakah impak pertubuhan pelajar yang kita nak tahu iaitu dari segi konsep data raya dan sistem berkaitan, kualiti dan visibility termasuk individu bukan saja USM, tapi bagaimana kita nak bawa individu USM ataupun alumni USM sebagai alumni hebat dan dikenali seantara dunia lah kalau boleh. Do we have international student with us pagi ni? Hana? Do we have international student with us pagi ni? Because I'm going to deliver this in Bahasa Melayu. So far punya so far kita tak terima lagi daripada semua faham Bahasa Melayu lah kan InsyaAllah. In case there is international student, yang itu saya akan adakan secara suap berbeza lah. Dia dengar dulu InsyaAllah. Alright. So 4 rangka modul inilah yang nak diperkenalkan pada hari ini secara dasarnya. Dan objektif pembelajaran hari ini tak banyak, ada 3 je. Satu, nak kena tahu apa itu HDC dan peranan-peranan di bawahnya. Nombor 2 yang kita nak minta pertubuhan pelajar buat ialah penjenamaan semula pengurusan organisasi pertubuhan pelajar sejajar dengan hala 7 USM dalam era norma baru pasca COVID ni. Dan kita agak risau bila angka kita meningkat semalam dengan harapan kita doa ramai-ramai supaya tidak ada gelombang kedua. Dan seterusnya yang terakhir memantapkan urus takdir informasi dan dokumentasi pertubuhan pelajar serta impak kepada diri dan USM. Kenapa data dan informasi penting? Konsep data raya inilah yang digunakan untuk menentukan ranking sesebuah universiti. Yang mana pada hari ini kita nak kenalkan bagaimana data ini melibatkan pelajar dan pertubuhan pelajar. Okay. Tapi sebelum tu saya nak takrifkan saya tidak ambil mana-mana teori. Ini sekadar tarifan daripada Kamus Dewan edisi keempat mengatakan pengurusan itu bermaksud perbuatan atau hal mengurus sesuatu. Tidak kira sama ada syarikat, badan perniagaan dan lain-lain. Dan dalam konteks pada pagi ini, pengurusan itu kita nak kata pengurusan pertubuhan pelajar. Dan mana organisasi itu kita takdirkan kesatuan ataupun susunan yang terdiri pada orang dalam satu pertubuhan atau perkumpulan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan saya percaya semua pertubuhan pelajar di bawah USM ini diwujudkan atas alasan-alasan yang tertentu untuk mencapai objektif dan mensasarkan aktiviti-aktiviti tertentu bagi kemudahan pelajar dan aktiviti pelajar. Tapi sebelum kita pergi ke pertubuhan pelajar, saya nak kenalkanlah juga sedikit tentang HTC. Dan tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan peserta sekalian, saya mohon nanti
lihat bagaimana kita transformasikan daripada 3 buah pusat menjadi satu entiti di bawah HDC dan bagaimana peranan-peranan kami itu boleh membantu. Dan pertanyaan itu nanti akan dikumpulkan oleh Prof. Hana lah, yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab lah insyaAllah. Okey, yang tak kenal HDC, inilah dia, terletak dekat bangunan H21, Kompleks Cahaya Siswa di bahagian bawah. Dulu kita ada 3 komponen dan sekarang dijadikan di bawah satu bangunan. Dan pusat pembangunan hebat ini adalah merupakan satu entiti di bawah bahagian hal ehwal pembangunan pelajar dan alumni. Di bawah TNC HEPA ada 4 komponen. Satu, bahagian hal ehwal pelajar itu sendiri, yang mana diketuai oleh Encik Muhammad. Di bawahnya lah ada kebajikan, ada entiti, ada counselling. Dan keduanya diterajuk oleh saya, HDC. Yang ketiga, HCC ialah Housing Accommodation Center, diterajui oleh Puan Latifah. Dan yang terakhir, Alumni Development Center yang diterajui oleh Puan Sharifah Nalina. 4 entiti ni student kena faham lah, maksudnya 4 ni menyediakan servis yang berbeza. Contoh kalau nak tanya pasal perumahan, kita pergi dekat HCC. Kalau nak tanya pasal latihan pelajar, kita datang ke HCC. Kalau nak tanya pasal kebajikan pelajar, kita pergi ke HEPA. Dan seterusnya bila dah jadi alumni esok, banyak program yang diaturkan di bawah HCC untuk tatapan kita semua sebagai alumni hebat lah insyaAllah. Dan HDC ditubuhkan pada 1 Januari 2020 dengan gabungan 3 pusat besar di bawah entiti HEPA terdahulu, yang mana sekarang dah jadi satu, diterajui oleh saya sendiri insyaAllah. Dan untuk makluman rakan-rakan peserta sekalian, saya bukan ahli akademik. Saya merupakan pentadbir yang dilantik ke jawatan pengarah untuk melihat keberkesanan dan implementasi agenda hebat. Itu tujuan utama kenapa HDC dikumpulkan, untuk merealisasikan agenda hebat. Dan saya percaya telinga peserta dah dengar hebat itu apa, tapi bagaimana kita nak approach hebat dalam kalangan rutin dan aktiviti seharian. Ini yang saya sebut, dan misi kami senang, memimpin dan melestarikan agenda hebat. Dan apa misi kami? Untuk mewujudkan ekosistem kondusif dalam pembangunan pelajar hebat, iaitu holistik, keusahawanan atau entrepreneurial, seimbang, balance, articulate atau artikulat dalam bahasa Melayunya, jangan berkulat sudah, dan berfikir, thinking, bagi meningkatkan nilai kebolehpasaran graduan melalui tadbir urus berkualiti serta penyampaian perkhidmatan berkesan. Bahasa mudahnya, hebat ini patutnya boleh bawa adik-adik pelajar kita ke taraf yang lebih tinggi dan besok bila dah habis bergraduat, boleh dipasarkan dengan mudah. Isu dipasarkan sini ada 2 konteks. Satu, dia minta kerja. Lagi satu, dia create kerja. Job creator. Dan kita harap kalau tak dapat kerja dengan mana-mana organisasi pun, dia boleh sekurang-kurangnya menjadi usahawan yang berjaya dan boleh mengambil rakan-rakan lain untuk bersama-sama memperjuangkan bisnes masing-masing. Okay. Apa peranan HDC? Sebelah kiri slide saya itu sebagai whistleblower, bertindak sebagai penyalur maklumat kepada pengurusan tertinggi universiti. Dan maklumat ini sudah pastinya adalah maklumat yang kita dapat daripada para pelajar melalui pertumbuhan yang kita latih. Jadi change agent bertindak sebagai ejen perubahan melalui inisiatif dan program integrator khusus melalui 4 sektor. Dan Alhamdulillah tahun ini HDC telah terima satu daripada 25 inisiatif yang diperkenalkan oleh universiti di bawah Graduate Employability Enhancement Programs. Dan kita juga menjadi advantage custodian, iaitu bertindak membantu universiti dalam meminimumkan risiko pengurusan aktiviti pelajar. Ini sangat-sangat pada saya mencabar sebab kita pun tahu di kalangan pelajar ni ada beberapa jenis yang kita perlu memberi perhatian khusus. Ini termasuk orang keistimewaan upaya yang mana kadang-kadang kita terlupa kelompok ini dalam kita punya aktiviti pelajar. Dan HDC juga bertindak sebagai facilitator untuk membimbing rakan-rakan pelajar kita bagaimana untuk menjadi ataupun mengelolakan aktiviti-aktiviti besar di peringkat universiti maupun di peringkat kebangsaan. Yang pentingnya yang bawah tu sekali yang saya birukan tu ialah untuk memberi hak pengupayaan kepada pelajar dalam aktiviti pembangunan pelajar. Peringkat universiti ataupun TNC HEPA sendiri dah bersetuju semua jawatan kuasa nanti kita akan jemput pertubuhan atau wakil-wakil pelajar untuk bersama-sama dalam aktiviti-aktiviti perancangan, aktiviti
aktif melihat semula dasar kerana kita nak suara-suara pelajar itu sampai ke peringkat pengurusan tertinggi USN selain daripada melalui MDP itu sendiri lah. Dan ada kita susun 4 sektor di bawah HDC yang akan insya-Allah cover semua atribut di bawah hebat melalui hari ini macam Puan Fana di dalam kompetisi siswa. Objektifnya adalah menjadikan program pembangunan sasiah, kepimpinan dan kebudayaan yang mampu membentuk akhlak luhur dan kesukarelawanan kebudayaan di Terajun Encik Syahidin untuk menerapkan nilai-nilai kesukarelawanan. Dan ada 172 peserta hari ini secara sukarela ataupun dijemput telah bersama-sama untuk mendengar talk pada hari ini. Dan keusahawanan itu sendiri untuk melahirkan bakat yang berkualiti serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan yang mampu memasarkan produk sendiri pada masa akan datang. Dan di akhir, kerjaya dan kemudian pasaran. Dan kita nak pastikan graduan USM dapat dibukakan dengan secukupnya dan memenuhi kehendak pasaran semasa, terutama cabarannya dalam norma baru di mana company banyak tidak mengambil rekrutmen atau pekerja baru. Bagaimana kita nak kekalkan kemudian pasaran adik-adik pelajar kita lah. Dan objektif inilah yang akan dijadikan tugasan di setiap sektor dan di bawahnya ada orang dalam sektor. Saya kongsikan juga rakan-rakan saya di bawah HDC. Tadi saya sebut tu diketuai oleh siapa dan siapa di bawahnya. Kenapa saya perlu tunjuk perkara ini? Sebab ada pertubuhan pelajar saya tak nampak carta organisasinya. Dia hanya senarai MT, Majlis Tertinggi yang terdiri daripada YDP sampailah AJK. Tapi susun aturnya tidak kelihatan. Dia, kalau letak expo pun expo kebajikan. Dalam expo kebajikan tu buat apa? So nak bezakan, yang ada nama orang tu adalah carta organisasinya dan saya bukan lagi satu daripada pertubuhan pelajar, carta fungsi. Daripada sektor-sektor yang kita janjikan tadi tu, inilah fungsi. Saya sengaja letak kecil supaya tak dapat dibaca. Tapi perkara ini boleh dilihat melalui laman web HDC. Kenapa perlu diterangkan daripada objektif dan diterjemahkan kepada fungsi? Sebab melalui fungsian inilah nanti kita akan tahu siapa buat apa, bahagian ataupun expo mana yang akan pegang dan bertanggungjawab ke atas suatu perkara. Dan ini akan diterjemahkan dalam bentuk aktiviti. Setakat ni laju ke saya? Tak ke dah? Sebab dalam komen ni setiap pertubuhan pelajar ada carta organisasi dan carta fungsi. Betul, itu yang kita minta. Okay. Dan daripada dua, bila kita ada fungsian, kita nak tahu bawah fungsian ni apa yang kita nak buat. Kalau di bawah HDC ada 4 sektor, daripada kiri ke kanan tu yang tulisan hitam bawah. Dan kita dah susun ikut tahap pengajian pelajar daripada tahun 1, 2, 3 dan tahun akhir seterusnya sampai graduasi dengan beberapa aktiviti utama. Yang ini yang utama, yang kecil-kecil banyak lagi. Dalam setiap aktiviti ni contohnya ada modul-modul. Dalam pimpin hebat contohnya, sebelah kiri bawah, semua pelajar tahun 1 wajib pergi. Itu ada lebih kurang 10 hingga 15 modul. Cuma dalam norma baru ni kita akan tengok balik kesesuaian. Sama ada sesuai tak sesuai. Contoh perkemahan. Adakah sesuai tidak disesuaikan untuk dilaksanakan. Dan kita juga adakan pasport selepas ini yang mana pelajar akan monitor perkembangan aktiviti bukan akademik melalui pasport dan seterusnya aktiviti-aktiviti yang dipaparkan sehingga ke satu tahap yang mana saya nak tekankan kat sini fish dengan stage yang akan mempersiapsediakan pelajar untuk ke alam pekerjaan. Maksudnya aktiviti-aktiviti yang disusun ini seharusnya dapat membantu pelajar dari segi aktiviti bukan akademik menguatkan transkrip akademik dan membolehkan mereka dipasarkan oleh setidak-tidaknya aktiviti yang dilaksanakan oleh HDC. Ini tidak termasuk semua aktiviti yang diluluskan di bawah pertubuhan pelajar. Itu pun ada platform-platform lain yang pelajar boleh lihat. Dan dalam pengurusan aktiviti ini, HDC matlamat utama ditubuhkan adalah untuk tengok hebat. So apakah hebat sebenarnya dalam pengurusan aktiviti yang kita dah aturkan? So apa yang kami buat, sebelum kami nak tunjukkan di manakah hebat dalam segi 3 kod ni, saya perkenalkan dulu hebat. Apa itu hebat? Minta maaf grafiknya sepatutnya ada animation tapi sebab saya pakai Webex ni dia tak dapat keluar saya share folder. So di bawah hebat ni, hebat credential ni ada 2 perkara besar tuan-tuan puan-puan para peserta kena tahu. Satu tangible, perkara yang boleh diukur dan satu intangible.
Yang tangible ni 5 elemen tu lah, H, E, B, A, T, di bawahnya ada 14 attribute. Dan mana intangible yang susah nak diukur tu, yang A pakai motor yang ada colour biru. Akhlak. Bagaimanakah nak ukur akhlak seseorang? Ini perkara yang intangible dan kita harapkan akhlak ini dapat diukur serentak dan selari dengan apa aktiviti yang kita buat lah. Pengukurannya buat masa ni belum ada. Saya cakap belum ada tu contoh kalau kita lihat kawan kita tu sentiasa senyum, belum tentu dia bahagia. Dan kalau kita tengok sentiasa serius, belum tentu dia susah hati. Ini perkara-perkara yang susah untuk kita ukur. Tapi di bawah hebat, 5 elemen hebat, kita ada 14 atribut yang kita boleh ukur dan ada pengiraannya. Semua hari ini saya tak tunjukkan pengiraan secara detail, tapi saya nak tunjukkan. Di bawah H ni ada 3 elemen, iaitu kepimpinan, kerja kumpulan, pembelajaran sepanjang hayat. Di bawah E atau entrepreneurial ni, ada bidang keusahawanan dan kemahiran keusahawanan. Di bawah B, balance ataupun seimbang, ada nilai dan sikap, etika dan profesionalisme, pemikiran saintifik, seni dan kemanusiaan. Dekat sini, di bawah seni dan kemanusiaan ini juga nanti kita akan masukkan elemen sukan yang mana kita tengah kaji dan secara dasar luluskan. Buat masa ni elemen sukan tu duduk dekat teras CSD. Hari ini saya tak cerita teras CSD. Kalau ada soalan pun nanti kita tengok macam mana dia berkaitan. Dan A, di bawah A kita ada komunikasi dengan keyakinan. Kita nak student kita di USM, alumni USM ni berkeyakinan dan berkemahiran dalam komunikasi yang baik lah, sama ada in bahasa Melayu ataupun in English. Kalau ada bahasa-bahasa ketiga dan keempat tu memang diaduadukan. Dan yang terakhir, dua perkara yang terakhir inilah yang tiada dalam blueprint yang membezakan Universiti Sains Malaysia dengan rakan-rakan IPTA dan alumni-alumni lain. Dan thinking part yang mana kita nak pelajar kita berfikiran kritis, dapat menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah ni dalam konteks ini kita bawa sekali dalam final year project. Sekiranya projek-projek impact, contoh kita ada rakan-rakan tuan-tuan puan-puan, ada 3 orang sekarang berada dengan kita buat intern daripada sains komputer dan mereka ini ada produk yang akan diguna pakai oleh universiti. Kita nak macam tu. Dia dapat menyelesaikan masalah melalui final year project dia. Dan akhir sekali berminda global. Kita tak nak kita punya student tidak bergaul dengan international student lain lah contohnya. Kalau dia orang Johor, dia kawan dengan orang Johor, saja dengan orang Perak, dengan orang Perak. Kita nak kalau boleh orang Johor dengan orang Perak tu sekali. Alright, itu contohnya lah. Dan 14 atribut ini ada cara penilaian dan ada terjemahannya yang saya tidak kongsikan dalam platform ini. Dan Puan Farhana, saya percaya di bawah karakter hebat itu telah terangkas secara ringkas apa yang patut ada dalam setiap 14 atribut ni penjelasannya. Okay. Tapi bagaimana 14 ini tadi disesuaikan dengan aktiviti yang kita buat. Inilah cerita dia. Kalau tadi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik peserta tengok sebelah kiri itu ada tahun 1 sampai tahun akhir. Di bawah hebat ni kita ada 4 level atau 4 tahap. Bawah first year tu kita nak budayakan, kita nak bagi tahu setidak-tidaknya tahap pengetahuan lah. Semua pelajar tahu atribut hebat 14 ni apa dia. Kalau tak tahu 14 ni setidak-tidaknya 5 tu lah H, E, B, A, T tu apa dia. Lepas tu kita bawa ke level lagi satu pengukuhan. Dalam level pengukuhan atau tahap pengukuhan ni, pelajar-pelajar harusnya berkemampuan untuk berfungsi ilmu yang dia ada dan diterapkan dalam aktiviti-aktiviti dalam konteks hari ini pertumbuhan pelajar dan pengupayaan aplikasi. Bagaimana diaplikasikan benda itu dalam kehidupan harian. Saya ambil contoh elemen E, entrepreneurial. Kalaulah dia sebelum masuk Universiti Sains Malaysia dia dah ada bisnes online, bagaimana sekarang dia nak budayakan bisnes online tu dalam, ini jangan sampai ganggu akademik lah, dalam dia punya kehidupan harian di Universiti Sains Malaysia. Dan dia kukuhkan tu dengan perkongsian, dia bawa pula bisnes dia tu contohnya melalui mana-mana platform pertubuhan pelajar. Dalam konteks ini mungkin kelab keusahawanan. Lepas tu diaplikasikan dengan rakan-rakan lain dan benda itu dihayati dan dipick-up oleh rakan-rakan lain. Proses itulah yang kita nak bawa sebenarnya. Bukan sekadar untuk join dan dengar. Join dan dengar tu you akan dapat mata CSD untuk peserta lah. Tapi dalam hebat ni kita nak mereka lalui proses itu dan mengalami semua 14 elemen. Itu cara mana kita susun dan kita letakkan badges. Yang sebelah kiri shield itu sebenarnya badge yang kita nak nominate pada pelajar. Dan bagaimana kita ukur ini, saya bagi ringkasan sedikit dia.
tak banyak, ada 4 peringkat pengukuran dari segi dimulakan dengan bronze. Bronze ni bagi pelajar yang mewakili pusat pengajian, pertubuhan pelajar, desa siswa, tu bolehlah bagi bronze. Kalau kata tadi pimpin siswa hebat tu, kalau dipersetujui peringkat universiti, 14 elemen ni kita perkenalkan dulu dalam pimpin, dan itulah yang akan kita kongsi dan semua akan dapat bronze, insyaAllah. Okay? Dan untuk dapat silver, peringkat silver, dia kena wakil pusat pengajian atau wakil desa, wakil negeri ataupun peringkat universiti dan seterusnya platinum. Platinum inilah yang kita rasa bagaimana kita nak groom atau kita nak design supaya student kita ni boleh pergi kat peringkat antarabangsa. Dan ada 2 rakan kumpulan saudara-saudari yang telah berjaya masuk ke peringkat final U-Magic. Yang ini pun kita doakan supaya dia boleh ke peringkat international lah. Kalau U-Magic itu besok dia menang peringkat akhir, peringkat kebangsaan. Dan nilai-nilai 14 ini sekiranya dapat ataupun sekiranya dinilai ditunjukkan dekat graf yang hitam tu. Yang atas tu 5 elemen, pecahan graf di bawah tu adalah 14 attribute di bawah hebat. Kita kalau boleh nak semua warna biru. Biru ni kalau dalam konteks ni platinum lah. Tapi platinum ni kita tengok dia punya dasarnya adalah wakil kebangsaan ataupun antarabangsa. Semua orang boleh wakil peringkat itu. Okay, saya ada terima soalan daripada pelajar sebelum ni, dia kata, kalau saya buat satu-satu projek yang dinamakan Seminar Peringkat Kebangsaan Persatuan Bahasa Tionghoa, peringkat kebangsaan, adakah itu dikira sebagai platinum? Saya kata belum boleh dikira platinum kerana dibuat dalam USM walaupun namanya peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Tetapi kalau dalam seminar itu dia berjaya jemput 50 rakan dia dekat universiti luar negara, itu boleh diangkat martabatnya menjadi seminar peringkat antarabangsa. Tapi kalau namanya setakat antarabangsa atau kebangsaan, mainan pesertanya hanya peringkat dalaman atau peserta UA peringkat Malaysia, minta maaf, dia masih peringkat universiti. Universiti ni paling tinggi kita boleh bagi mungkin gold. Tapi ada pula bagaimana nak dapatkan platinum ni, ada pecahan yang saya tak tunjuk hari ni, itu nanti talk lain lah. Jadi tengah kita finalize dengan peringkat dasar dan pengurusan tertinggi. Tapi secara gambarannya kalau nak hebat, senang je, kumpul semua 14, semua platinum. Hebatlah anda. Okay? Dan bagaimana kita nak terjemahkan perkara ini dalam CV ataupun SNUP pelajar. Inilah cerita dia. Kita dah dalam proses penghasilan ECB, ini fasa 2 insyaAllah. Dan kita akan letak badges ini. Maksudnya apa adik-adik? Kalau company tengok, tanpa dia bacalah education awak apa, personal skills apa, professional skill apa, dia tengok badges ini, dia dah kata budak ni hebat atau calon ini hebat. Sebab dia dah kumpulkan 14 dan 14 ni ada kategori dia lah, gold, bronze sampai platinum tadi. Dan dia boleh terus lurus ke bawah, sebelah bawah CV tu graf-graf. Dia dah tahu calon yang dia nak terima ni bagus dekat bahagian mana. Dan percentage hebat tu, kalau tengok shield yang besar sikit tu, ada peratus kehebatan dia tu. Selain daripada dia kumpul shield, kita nak tengok quality. Kita tak nak tengok quantity saja, kita nak letak peratus. Kalau kita cadang di peringkat HDC ni, 86 dan ke atas tu platinum lah. So dalam peringkat ni, kesnya namanya, pelajarnya Puteri Salamah, pegawai saya. Kita kata dia platinum dan tanpa orang baca, orang dah kata ini telok grade A. So kita akan letak dalam senarai saringan tu mungkin dia ke atas. So inilah yang membezakan CV adik-adik USM dengan CV adik-adik di universiti lain. Universiti lain mungkin dia buat sampai peringkat ACB, itu ada dalam blueprint kementerian. Tapi di USM kita tambah lagi 2 attribute. Articulate dengan thinking part tu. Okay, yang mana benda ni semua nanti akan dianalisa secara komputer insyaAllah dan akan dipaparkan untuk setiap pelajar. Apa maksudnya? Maksudnya kalau pelajar yang aktif, cantiklah dia punya percentage, cantiklah dia punya batch yang dia kumpul tu. Tapi kalau pelajar ni seorang yang introvert contohnya, tak join apa-apa, sekadar nak dapatkan transkrip akademik, hanya akademik lah. Kita akan ada lagi satu transkrip di bawah akademik yang akan memaparkan semua keputusan akademik. Tapi kalau saya jadi seorang CEO company, calon yang macam mana saya nak? Saya nak calon 4 rata, 4
4.0 for flat dengan aktiviti bukan akademiknya, pegang persatuan, pegang jawatan, atau saya nak ambil 100% yang akademiknya bagus. Kalau tanya saya, personally, saya pernah jaga recruitment SM, baik saya ambil 2.7, tapi dia banyak pegang jawatan dan tanggungjawab daripada saya ambil 4.0. 4.0 ni dia tahu teori. Pengalaman dia mentadbir persatuan atau pertubuhan pelajar, tak ada. Pengalaman dia berkomunikasi mungkin hanya dengan akademik atau rakan-rakan, sesudah melibatkan akademik saja. To me, mereka ni orang yang bagus pengajiannya, tapi tidak berapa menarik dari segi yang bukan akademik lah, sebab aktif. Dan kita tak nak nanti orang yang begini teorinya bagus tapi pelaksanaan execution di tempat kerja tak dapat berlaku dengan baik. Okay. So itulah apa yang kita buat dekat SDC setakat 6 bulan pertama tahun 2020. 6 bulan kalau budak ni dia baru nak merangkap. So perkara-perkara yang saya kongsikan ni bagaimana nak diterjemahkan dalam pertubuhan pelajar. Okay. So kat sinilah saya masukkan skop pertubuhan pelajar. Yang inilah yang sebenarnya rakan-rakan yang 193 sekarang ni 194 orang yang mana terdiri daripada MT pertubuhan pelajar, sila beri perhatian dengan baik. Rakan-rakan peserta lain tu mungkin ini sebagai ilmu. Di bawah pengurusan pertubuhan pelajar tak banyak saya minta. Satu, kena ada strategi. Dua, kena ada data. Tiga, semua benda perlu dipantau. Empat, kena ada laporan. Kenapa saya sebut macam ni? Sebab HDC ataupun bahagian EPA di kampus kesihatan dan kebutaan, bila terima ni lengkap. Ada strategi, ada kerja, ada kelulusan, ada program, ada laporan. Tetapi perkara yang sebenarnya benda ni semua atas kertas, tidak berlaku. Sebab dia nak kejar mata CSD untuk desa, kertas kerja tu dibuat, tapi contohnya bila kita dilanda dengan PKP 1 hari tu, COVID, semua aktiviti tertangguh untuk 3 bulan. So saya nak kata, adakah mereka ini tak buat kerja? Kerja dah dibuat, kerja dah dihantar, diluluskan. Yang tak berlangsung hanya ada aktiviti. Tapi proses melaksanakan dan membuat persiapan awal tu telah dilakukan oleh AJK ataupun MT ataupun ESCO. Yang itu kita kena award lah. Maksudnya masih dapat mata desa. Tetapi programnya tidak dilaksanakan. Maksudnya dalam pelaporan itu pada saya tidak lengkap kerana impact daripada laporan atau aktiviti itu tidak boleh dilakukan. Dia hanya berlaku atas sehingga kelulusan tahap kertas kerja. So, saya nak tunjuk jugalah, tapi cuma saya tunjuk atas. Ini perkara yang saya perlu highlight juga. Dan slide seterusnya ni, kalau siapa yang ada phone dan boleh ambil screenshot, siapa yang duduk kat laptop tu boleh ambil. Sebab inilah yang kita nak minta semua pertumbuhan pelajar ada. Yang saya kata GRT tadi tu GRT formula tu governance, resources, talent. Tiga perkara ini perlu dilihat di bawah semua pertubuhan pelajar. Pertubuhan pelajar ni mengambil kira persatuan, kelab, badan uniform, anak negeri, MPD dan sekretariat. Okay. Apa elemen yang perlu ada dekat bawah governance? Satu, perlembagaan. Ada dengan saya ni contoh perlembagaan pemanis lah contohnya. Lengkap antara yang lengkap. Bagus saya ucapkan dan kita di peringkat HDC juga sedang buat dokumentasi baharu tentang perlembagaan, especially sehubungan norma baharu ni. Contoh perlembagaan sekarang ni kita nak limit the number of peserta kepada 250. Ini keputusan universiti kita tengah tunggu keputusan negara. Kita khawatir ada gelombang nombor 2. So perkara-perkara itu perlu dikemas ini. Tapi dalam perlembagaan pertubuhan pelajar ada ke tak? Ada ke tak visi dengan misi? Objektif ada, tapi visi dengan misi. Apa visi dengan misi tuan-tuan peserta ataupun MT yang memegang jawatan di pertubuhan pelajar? Perlu diadakan. Yang ini akan saya buat semakkan nanti dan bagi mereka yang tak ada tu kita akan hubungilah secara maya ataupun bersemuka. Kita cuba minta agar benda ni dibengkelkan di bawah sektor kompetensi siswa. Saya dah semak, Puan Fana duit tu ada mungkin kita boleh buat tapi untuk MT saja kita buat. Right? Hotel pun kita dah boleh pergi dengan kapasiti 250 lah. Okay. Dan objektif pertubuhan. Okay. Kenapa saya highlight semula objektif? Contoh, kelab catur. Objektif penubuhan kelab catur kalau tanya saya adalah untuk melatih ahli-ahlinya cara main catur lah. Dan boleh dihantar ke pertandingan sama ada peringkat daerah, universiti, daerah, negeri, negara, kebangsaan ataupun antarabangsa. Tapi bila saya tengok aktiviti yang dikemukakan bawah kelab catur,
logging, town hall, yang tak ada kaitan pun dengan strategi permainan catur. So, you all kena visit balik objektif penubuhan kelab itu untuk apa. Kalau kelab ini ditubuhkan atas jawatan ataupun atas co-curriculum dan diambil kira dalam transkrip untuk perijazahan, itu jelas. Tapi kalau yang macam tadilah ataupun kelab pidato, sepatutnya penubuhan kelab pidato adalah untuk melatih peserta atau pelajar pergi sampai peringkat antarabangsa. Tapi dia buat program Mari Jerah, dia buat program buka puasa yang pada saya tak ada kaitan pun untuk melatih pemidatoan. Perkara-perkara di bawah governance pertubuhan pelajar itu perlu dilihat semula. Dan struktur saya sebut dah tadi, contoh yang saya berikan, carta organisasi dengan carta fungsi kena ada. Setakat yang kita terima sekarang ada carta organisasi sahaja, mana senarai-senarai MP. Dan saya agak terkejut, ini student kita bijak tak bijak dah thinkingnya. Yang mana ada satu pertubuhan pelajar, saya tak nak sebutkan namanya, ada 500 lebih dia punya MP, majlis tertinggi. Semua pegang jawatan. Memang tidak disebutkan dalam perlembagaan atau statut, ini perkara-perkara yang HDC tengah lihat semula. Dan ada juga pertubuhan pelajar yang ada 2 YDP. Wajarkah ada 2 YDP? Kerana kita ada cawangan di kesihatan dan ada cawangan di kedudukan. Ini perkara-perkara yang saya highlight hari ini tapi akan diperincikan dalam kita punya seksi mamal nantilah. Cuma bagi mereka yang pegang jawatan dalam 204 orang ni, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dah kena fikir bagaimana nak terjemahkan perkara yang saya minta ni dalam bentuk kertas kerja supaya kita bila semak tu nanti ada. Dan ketika tuan-tuan, puan-puan hantar laporan aktiviti, kami di HDC dah kumpulkan bawah governance. Macam saya sebut tadi, aktiviti yang dijalankan tidak menjawab objektif penubuhan pertubuhan pelajar. Ini kena tengok dan bagaimana nak plotkan aktiviti itu nanti saya tunjuk. Aktiviti ini seharusnya menjawab 5 elemen dengan 14 atribut. Itu tak masuk terah CSD yang tu nanti tu. Saya bukan slot hari ini, kita akan ada slot berbeza. Dan akhirnya nanti semua perkara yang di bawah governance ini perlu dilaporkan di bawah annual grand meeting yang wajib diadakan. Setakat yang kita terima ni lebih kurang 75% dah buat AGM. Tapi yang hantar laporan lengkap tak sampai 20%. Ini juga kita akan tengok. Kita faham sehubungan dengan kekangan tempoh kurungan hari itu, kita bagi kelonggaran. So bagi mereka yang belum lengkapkan, boleh lengkapkan dengan maklumat baharu lah pada hari ini dari segi perlembagaan, misi-misi, objektif, struktur, aktiviti dan AGM. Termasuklah tadi juga yang saya sebut ada yang latih sampai IMT-nya 500 lebih, 100 lebih. Kalau saya tanya dan tuan-tuan nak strukturkan dan tak boleh menjawab 14 atribut tadi, saya akan panggil semua MP itu datang menghadap. Terangkan bagaimana 500 orang ini boleh bantu di bawah pertubuhan masing-masing untuk menjawab 14 agenda. Sebabnya apa? Kita nak statistik dan semua aktiviti ini dijalankan ada duitnya. Kita tak nak duit itu tidak mendapat pulangan yang seharusnya lah. Itu bawah governance kena mantap. Di bawah pertubuhan pelajar juga ada resources atau sumber. Sumber ni macam tu lah, info dengan infrastruktur. Itu kita dah bagi yang mana boleh percuma, kita bagi percuma. Yang kena charge, mungkin dia buat dekat luar. Dan sumber kewangan persatuan, ada persatuan atau pertubuhan pelajar yang saya rasa lebih banyak peruntukannya daripada HDC sendiri. Jangan terkejut HDC untuk makluman tuan-tuan puan-puan hanya terima 70,000 untuk mengurus. Sedangkan kita tahu ada persatuan yang ratus ribu dalam akaun dia. Dan benda yang saya sebut ni setakat ni perlu direkod dan kena ada data. Tapi dalam laporan yang kita terima daripada AGM, tuan-tuan, datanya mungkin tak lengkap kerana mungkin sebelum ni diminta perkara yang diminta itu tidak dikemas kini. So sekarang hari ini kita akan minta perkara-perkara yang disesuaikan dengan norma baru. Right? Dan yang terakhir di bawah pertubuhan pelajar, talent. Apa yang kita nak tengok talent? Talent ni bahasa Melayu dia apa? Semua terkena lah. Okey, talent ni orang yang terlibat dengan pertubuhan pelajar. Satunya dari segi penasihat. Dan ada pertubuhan pelajar yang ada penaung. Pada saya yang ada penaung ni satu je fungsi dia. Bagi pertubuhan pelajar yang ada penaung ni, saya harap penaung ni fungsinya adalah untuk memberikan dana. Kalau tak, dia tak jadi penaung. Kalau yang tak melibatkan duit tu namanya penasihat, bukan penaung.
Dan penasihat sekarang kita akan mantapkan lagi fungsinya, bukan saja untuk menasihatkan pertubuhan pelajar, tapi kita akan adakan TOT bagaimana mereka boleh tengok dan nilai cadangan-cadangan aktiviti yang dilakukan oleh peserta-peserta ataupun MP atau AJK yang nak buat aktiviti lah. Dan of course dalam talent ni ada majlis tinggi. Takrifan universiti sebenarnya majlis tertinggi ni ada 4 je. Satu YDP, satu NYDP, satu setiausaha dan lagi satu namanya bendahari. Yang lain-lain tu adalah EXCO dan AJK. Okay, yang cerita sampai 500 lebih tu saya akan tengok ni, saya tengah plot, tunggu plot tu siap. Bagaimana 500 orang ni akan menjawab semua agenda di bawah hebat. Dan yang tidak ada dalam database kami adalah ahli berdaftar. Dengan harapan ahli berdaftar ini dilaksanakan di tingkat pertubuhan pelajar. Kita tahu ada pelajar siap buat kad dengan gambar untuk bagi keahlian kepada ahli-ahlinya. Satu ketika dulu zaman saya, Isaac, zaman itu tak ada handphone. Tapi expo-nya semua ada pager. 5 minit sekali pager dia bunyi. Time tu besar gila rahmat lah siapa dapat pager tu. Mungkin ada pertubuhan pelajar yang berkemampuan nak bagi tab pula tahun ni atau tahun depan. Ini perkara-perkara yang adik-adik kena tengok lah bagaimana perkara ni boleh dibawa dalam peringkat persatuan dengan persetujuan penasihat dan kelulusan HEPA itu sendiri. Dan sasaran peserta sasaran peserta ni saya masukkan juga kerana kita dapati contoh. Saya adalah ahli dalam IKMA sebab saya orang Johor, anak negeri, tapi aktiviti yang banyak saya join HAK. Sebab HAK aktivitinya lebih menarik. Ini bukan satu sendirian, saya bagi contoh. So anak negeri Johor pergi join anak negeri Kelantan. So sasaran peserta tu dah tersasar jauh. Tapi saya pula, rakan kita pula di HAK, dia akan terima sebab dia nak sambutan. Statistik itu juga lah yang kita akan kaji dan kita akan tengok sejauh mana keberkesanan sasaran peserta. Itu kalau dalaman. Lagi satu yang saya perasan bila pertubuhan pelajar buat ni, dia banyak buat dengan peringkat adik-adik di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini kumpulan sasaran yang kita akan tengok sebab dah melibatkan orang luar kerana adik-adik USM ni bawa nama USM bila buat aktiviti-aktiviti dengan orang luar. Ada lagi satu aktiviti yang saya perasan juga yang membawa masuk atau melibatkan ahli politik. Ada prosedurnya dan sekarang bila ada perubahan kerajaan, takrifan yang dikeluarkan oleh AUKU atau perlembagaan, kerajaan semasa lah. Kalau ahli politik kerajaan terdahulu dah berubah, semasa guna yang semasa. Ya, ini ada pemberingkatan yang kita harus tengok dan impak-impak dalaman atau luaran yang kita harus sensitif untuk menindakkan penularan negatif berlaku. Semua yang saya sebut GRT ni governance, social talent, perlu menjawab terasi SG yang kala biru dulu dan perlu dipetakan dengan semua elemen hebat. 5 elemen hebat, ada 14 atribut di bawahnya. Yang mana kita dah kemas kini juga borang permohonan aktiviti itu ada kedua-duanya. So bila semakkan kita tengok kedua-duanya tak ada, sebab itulah kita akan return balik nanti kita kerja adik-adik untuk dilihat semula. Sebab kita tak nak aktiviti itu tidak boleh diplotkan di dalam mana-mana terasi SG ataupun elemen hebat. Itu strategi. So strategi inilah perkara basic sebenarnya, belum masuk strategi pun. Kena ada dulu barulah kita nak tengok strateginya, kita nak panggil siapa, PM, kita nak melibatkan dengan rakan universiti ahli lain. Ini perkara-perkara yang tuan-tuan, puan-puan kena lihat. Seterusnya di bawah pengurusan pertubuhan pelajar, kita nak tengok data. Rakan-rakan peserta lain, ini adalah data yang sebenar yang kita ambil untuk 3 kampus keseluruhan pertubuhan pelajar, persatuan kelab anak negeri MPT pada uniform dan sekretariat ada 191. Malangnya daripada 191 ni sebelah kanan tu 26 tidak aktif, 14%. 165 aktif. Kita di peringkat HEPA dah nak tengok dah 26 tak aktif ni patut dijumutkan atau patut nak buat apa. So saya akan pulangkan balik ini kepada MPT dengan pertubuhan pelajar nanti untuk bincangkan bersama-sama pegawai HDC sebab
Di dalam kalangan tidak aktif ada duitnya. Baki-baki dulu yang telah berbunga-bunga bertahun-tahun yang ada duit yang kita kumpul-kumpulkan banyak Dan kalau tengok belah duit tu, bawah sekali sebelah kiri mana kukuh tu, duit bawah pertubuhan pelajar di Induk sahaja ada lebih daripada 650,000 cash. Ini tidak termasuk akaun yang tidak di-declare. Saya juga merupakan pemimpin pelajar dulu. Kebanyakan persatuan yang saya pegang, ni off record ada akaun pendua yang mana kita tahu akaun pendua ni akan digunakan untuk contingency, untuk aktiviti-aktiviti yang tidak membolehkan dibayar secara PO ataupun melalui prosedur bendahari USM lah. Tapi jangan quote saya, itu salah, itu bukan strategi namanya. Itu perkongsian. Tapi tengok yang tulisan hijau ni. Contoh di Induk ada 267 permohonan yang telah diluluskan. Hanya 85 selesai. Ini sehubungan COVID hari itulah 182 tertangguh. Okey. Kita boleh tengok juga di kampus kedutaan dan rakan kita di kampus kesihatan mungkin sebab terlalu busy mengejar atau melaksanakan pengajian tak banyak 15 permohonan je. Para doktor di sana sibuk. Aktiviti ini yang dikawal oleh atau data ini dikawal oleh institusi. Aktiviti ini sekiranya data ini sekiranya tidak disalurkan melalui pertubuhan pelajar, maka tidak akan adalah dengan kami. Dan kalau silap dilaporkan, silap jugalah kami. Kenapa? Sebab data-data ini akan digunakan di peringkat universiti untuk ranking. Okay? Dan data apa lagi yang kita nak? Satu, yang data belum ada dalam kita punya pangkalan data keahlian. Kalau tak percaya, peserta, adik-adik peserta buka kampus online tu, cari. Dekat kalau you ahli silat cekak lah contohnya ataupun ahli bahasa Tionghoa tadi tu atau anak negeri Johor, awak tengok dekat mana benda itu di capture dalam SMU pelajar ataupun CV pelajar. Buat masa ni tak ada. So, pertubuhan pelajar kita minta dirakamkan data keahlian cadangan kami kat situlah nama, nombor metrik, pusat pengajian program tu basic. Yang selalu orang tertinggal ada 3 perkara, 3 bawah tu Satu, desa mana dia duduk. Kadang-kadang dia lompat desa, kadang-kadang tahun kedua, tahun ketiga dia di petas, pelajar tanpa asrama Dan kita kadang-kadang tertinggal rakan kelainan upaya kita bila kita buat program. Sehingga kan mereka telah memohon untuk adakan satu kelab dan kita ada sekretariat kelainan upaya yang akan tengok agenda di bawah OKU ni lah. Dan last sekali bila kita buat aktiviti, dulu banyak aktiviti yang kita buat, kita tertinggal kawan-kawan kita yang memerlukan perhatian kesihatan yang lain. Itu yang bila buat pimpin, dia tengok sembelih ayam tu dia pingsan sebab nampak darah. Perkara-perkara ini tidak ada dalam database dan tidak dilaporkan. Okay? Dan data di bawah program aktiviti yang kita nak seperti biasa program tajuk, kaedah pelaksanaan, bagaimana jumlah peserta, ini perkara-perkara yang perlu dilaporkan kos terlibat dan akhir sekali yang belum ada dalam database adalah bahan bukti. Selepas ini semua aktiviti di bawah HDC akan diberikan sijil digital rakan-rakan saudara-saudari yang terima ni tu yang saya marah sajak yang baru kita tutup dan kita dah announce pun dia punya pemenang. Itu antaranya lah dan yang melibatkan usahawan sebelum akan terima sijil digital dan mereka yang terlibat dalam semua e-training HDC akan dapat sijil kompetensi digital. Okay, inilah yang akan digunakan nanti untuk saudara-saudari perkemaskan CV atau resume. Kita tak nak nanti, tak maulah saya terpaksa guna perkataan ni sebab nak bagi motivasi sikit pada pagi ni. Muka dah lah tak handsome, tak cantik. Suara dah lah tak sedap. Result dah lah tak baik. Setakat 2.2, 2.5. Nampak kalau tak, jangan sampai jual goreng pisang tepi jalan pun tak laku sudah. Dalam pasca COVID norma baru ni, cabarannya tinggi. Rakan-rakan saya sendiri dalam industri dah banyak kena GSS. Itu dah jawatan-jawatan besar. So adik-adik yang nak grad ni lebih kurang 4,000 lebih ni, bulan 10 ni. Walaupun tak ada majlis graduasinya, kita dah nak, HDC dah bertanggungjawab untuk pastikan saudara-saudari ni dapat pekerjaan. Setidak-tidaknya kalau tidak mengikut bidang pun, ada income bulanan. InsyaAllah kita akan aturkan dan ada dah perbincangan di peringkat KTT dengan industri. Semuanya kita nak bias lah supaya adik-adik ini boleh join.
a little bit dry, tapi saya kena kongsi juga. Dan of course di bawah pengurusan pertubuhan pelajar, kita kena pantau elemen yang ketiga tadi. Bagaimana kita nak pantau, kita dah hasilkan sistem. Saya dah plotkan ya, fasa 1, fasa 2, fasa 3 yang ke siap Mac 2021 kalau tiada harap. Semua sistem di bawah era baru ni kita nak online kan. Termasuk permohonan aktiviti atau program di bawah pertubuhan pelajar yang dinamakan SISPA, Sistem Permohonan Aktiviti Atas Talian, SWIS, usahawan, sehingga ke e-AGM pun akan kita buat secara sistem. So, saudara-saudari tidak boleh elak, benda ni kena isi sebab kita boleh track dah siapa yang buat, siapa yang lengkap, siapa yang tak. Dan fasa 2 MyCSD juga dah HDC dah adakan mesyuarat. Kita nak tengok bagaimana sekarang perkara-perkara yang dilaksanakan ni boleh terus import ke MyCSD 2 tanpa ada laluan semula. Dan dalam fasa 2 juga kita akan buat hebat credential juga secara atas talian. Yang ni akan kita tengok nanti siapa yang dapat badge tadi itulah yang dapat platinum ke, gold ke, silver ke atau bronze. Dan ini boleh dipaparkan dan dilihat daripada tahun pertama. Contoh adik-adik yang nak masuk bulan Oktober ni, dia dah dengan harapan dashboard tu dah siap dan dia boleh pantau. Dan universiti juga yang warna hijau tu akan sediakan e-transcript dan e-scroll. Dah tak ada ketar-ketar dah lepas ni, semua dari segi security yang kita tengah kaji. Dan akhirnya ECV, dan tadi saya sebut CV, saya tak sebut ECV, dan ada VCV. VCV ni video yang mana orang dah tak tengok dah tulisan tadi tu. Daripada badges yang tuan-tuan dapat, saudari-saudari kena hasilkan video pendek berdurasi lebih kurang seminit setengah, menceritakan kesimpulan, dan itulah yang akan kita hantar ke industri untuk kita quote-unquote jual kita punya pelajar supaya mereka ni boleh bersaing dan dapat kerja lah di peringkat dunia pekerjaan nanti dalam industri dan industri yang kita aturkan ni tak main lah yang cak ayam. Kita cuba dengan buat top glove. Tapi ingat adik-adik, walaupun tak cak ayam, yang tak cak ayam ni kriterianya selalu dia letak 3 pointer. Itu saya sebut tadi. Bagi rakan-rakan kita yang tidak mencapai 3 ni, apa yang kita dapat? Itulah peranan HDC, dan bagi mereka yang terima jemputan hari ini, saya percaya dalam 208 orang ni, ada yang terima jemputan khusus daripada saya, ada sebab-sebab tertentu kenapa kita panggil dan kita dedahkan dengan kompetensi. Supaya dalam CV atau transkrip bukan akademik dia tu cantik dan boleh membantu dia mendapatkan pekerjaan esok. Pelaporan, ini sebenarnya ada animation, tapi sebab dalam ni tak ada, tuan-tuan nampak berserabut sikit lah. So laporan aktiviti pertubuhan yang sebelum ini dah dikenalkan juga di bawah e-training kami. Yang kuning itu normal aktiviti objektif JK peserta kewangan, itu normal. Yang agak luar biasa dan hari ini kita tambah, kita nak tengok laporan impact dengan foto, gambar-gambar berkaitan serta video. Ini yang minta bukan saya ataupun USM, ini peringkat KPT. So kita dah mula berjinak-jinak dengan, kalau tuan-tuan tengok Facebook kami, kita dah ada video-video tertentu yang kita buat. Video inilah yang akan digunakan, rakaman inilah akan digunakan untuk kita gunakan video klip pendek nanti, bila dah gabung-gabung ke peringkat kementerian. Dengan harapan pelakon dalam video tersebut tu berjenis dan dialognya juga berjenis. So bagaimana aktiviti tuan-tuan, saudara-saudari ini diplot dengan 14 atribut. Ini saya tak sebut CSD 8 tu, saya sebut 14. Inilah contohnya kalau kita tengok tajuk aktiviti, kita ambil lah keusahawanan. Of course dia akan jatuh bahagian keusahawanan. 1. 2. Objektif dia untuk capai apa? Dalam contoh ini saya bagi nilai dan sikap, etika profesionalism untuk jadi seorang usahawan kena ada etika dan nilai-nilai integriti untuk berniaga, dan perlu ada komunikasi objektifnya. Jadi usahawan kalau tak pandai nak market, memang orang tak belilah. Dan AJK, of course AJK itu akan ada MT, itu sudah jatuh atas kepimpinan. Dan AJK juga saya percaya selain daripada komunikasi, kita nak ada yakin. Dalam konteks ni, contoh yang saya berikan, dia buat projek keusahawanan ni dengan University of Kiel dekat London contohnya, dekat UK. Dan pesertanya juga kita selalu dapat markah penyertaan atau CSD. Kita nak selain daripada dia datang atau mencari nilai yang 210 online ni, bukan semua 100% ada, setiap bulan dia online dia tinggal. Okay? Tapi kita nak apa yang dia capai, itu perlu dilaporkan. Dalam konteks ini, bidang keusahawanan lah setidak-tidaknya. Dan keuangan itu, contoh,
Program ini tidak diberikan semua kewangan. Dia pergi usaha dengan syarikat luar, dia pergi cari tajaan. Tu dia menyelesaikan masalah tak? Pada saya, ya. Okay? Dan apakah impact yang kita nak bagi? Sebab dia buat program ini secara maya dan banyak universiti luar negara berfungsi dan terlibat, kita boleh jatuhkan dia di bawah Minda Global. Dan again, foto dengan bukti video pendek itu, of course kena ada kerja kumpulan dan melibatkan, kalau video itu ditonton lagi 10 tahun dan kontennya masih valid, itu dah melibatkan pembelajaran sepanjang hayat. Inilah cara kita lihat dan mungkin sebelum ni adik-adik kita tak pernah tengok dan tak pernah tahu macam mana perkara ini dibuat. Inilah di sebalik tabir HDC dan peranan HDC. Alright. Dah nak habis dah ni. Last sekali, impact pertubuhan pelajar. Okay. Bagaimana pertubuhan pelajar memberi impak kepada Universiti Sains Malaysia? Lari sikit minta maaf. Sebelah kiri sekali kepasukan pelajar. Minta maaf, typo juga. Satu, kita akan capture semua maklumat akademik. Bawah yang tulisan merah, aktiviti bukan akademik. Semua aktiviti bukan akademik akan diletakkan di bawah HEPA. HEPA ni yang 4 komponen tadi itulah. Yang mana kompetensi ataupun yang mana jatuh 4 sektor tu di bawah institusi dan akan disimpan datanya selain daripada SMU pelajar, kampus online tu, kita buka sekarang untuk sistem maklumat universiti SMU PP, pertubuhan pelajar. So, mereka yang jadi setiausaha tu nanti akan ada peranan yang lebih besar lah dengan mentari sebab data-data yang saya sebutkan tadi tu akan dikirim oleh setiausaha dan mentari. Data yang lain tu ditarik secara automatik. Contoh peserta dia pergi tu semua data dah ada dah. Kita tarik data pelajar. Kita map je. Tapi data-data kewangan, data-data impact yang saya sebut tadi perlu dikunci masuk dalam sistem. Dan setakat ni sistem yang dah ada tu yang disenaraikan di bawah ni sistem yang terlibat dengan pelajar. Yang mana yang merah-merah tu adalah tanggungjawab, yang tulisan merah tanggungjawab di bawah HDC. Minta maaf, traces tadi keluar 2 kali Akhirnya semua perkara yang kita buat ni, impact ni kat traces tadi. Traces tadi akan tengok you all dah kerja ke belum. Contohlah daripada partisipan 209 hari ni, saya percaya di kalangan peserta ni berapa ramai agak-agak Prof Wanda yang tahun akhir setakat yang dah kini masuk hari ni. 10% ada? Pelajar tahun akhir? Semula Cik Lan? Oh, pelajar tahun. Nanti kita check Nanti kita check dalam. Nanti kita check. Sebab pelajar tahun akhir ni lah datanya nanti akan masuk dalam traces tadi. Dan kalau mereka ini menantikan untuk graduasi, saya doakan mereka ni semua dah bekerja lah. Setidak-tidaknya mempunyai pendapatan bulanan kalau tidak untuk bidang pun. Dan bagaimana data-data ini memberi impact, tu dia, bahagian kualiti sebelah kanan Mahira, MyMobil, Setara, KPI, Result, THE, QS. Kenapa? Sangat penting sebab kalau data disalurkan tak betul, ranking kita jatuh. Dan semua yang saya senaraikan ni ada 2-3 perkara yang ranking USM dah jatuh. Saudara-saudari boleh lihat dalam nama KPI ataupun yang berkaitan. Yang mana kalau kita compare dengan 4-5 tahun lepas, penurunan tu berlaku lah walaupun tak banyak. Kalau boleh kita nak peningkatan Kenapa? Bila penurunan ini berlaku secara ketara dan makin lama makin turun, visibility USM itu sendiri nanti atau branding USM itu orang kata USM effect. Tapi kenapa rankingnya turun? Bila itu berlaku, kebolehpasaran tuan-tuan perempuan pun akan terganggu tau. Tak payahlah ambil student USM, tak bagus sangat pun. Itu mentality yang kita akan tukar. Tapi kalau kata Mahira nya bagus, ranking lainnya bagus, Mahira ni bangsaan, ranking international contohnya QS dengan THC nya tinggi, itu sendiri dah memberi kesan walaupun 2.5 tapi kerana hasil daripada produk USM Apex yang ranking dunianya tinggi, orang akan tengok you dulu. Sebab branding itu kita bawa. Ini perkara-perkara yang bagaimana pertubuhan pelajar boleh bantu kita lah. Contohnya saya tunjuk kat sini dalam SDG bawah THC Sustainable Development Goals ni, ada beberapa perkara lah saya tak nak contoh saya ambil perkara satu tu no poverty ataupun tiada kemiskinan.
Kadar pelajar yang mendapat bantuan kewangan untuk menghadiri universiti. Itu part kami yang akan buat nanti di peringkat SGC, di peringkat HEPA, siapa yang akan kita keluarkan data-data menerima sumbangan, menerima tajaan, menerima mahasiswa. Tapi tengok bahagian nombor 2, program anti-poverty university. Selain daripada food bank yang ada dengan HEPA ni, ataupun yang ada dengan desa, saya tidak lihat sepanjang 2020, Pertubuhan Pelajar ada buat program yang melibatkan anti-poverty. You tahu tak berapa ramai kawan-kawan you tak ada duit, tak boleh nak makan. Persatuan mana yang patut ambil cabaran itu dan buat aktiviti itu? Perkara-perkara inilah yang kami di HDC tengah tengok. Sifar kelaparan, berapa ramai rakan-rakan you tak makan. Ini perkara-perkara yang kita nak minta bantuan besok, dijadikan aktiviti supaya boleh dikembangkan dan boleh ditarik juga lah untuk kita punya ranking. Pelajar wanita ni mungkin tak ada kaitan dengan Pertubuhan Pelajar. Tapi tengok dalam SDG dia ada dasar orang kurang kelainan upaya, atau dia guna perkataan sini kurang upaya lah, saya guna kelainan upaya. Dekat mana dalam aktiviti Pertubuhan Pelajar dasar melibatkan orang kelainan upaya atau kelainan keistimewaan upaya lain lah tak ada. So Pertubuhan Pelajar dah mula kena pick up. Sebab dalam dasar pengambilan pekerjaan 2% tu setidak-tidaknya ada staf kurang upaya ataupun kelainan upaya. Tapi dalam Pertubuhan Pelajar kita tak syaratkan perkara itu berlaku lagi. Dan contoh bawah SDG 16 Peace, Justice and Strong Institution. Dia dah minta dekat situ menyediakan SOP untuk penglibatan ahli politik bersama Pertubuhan Pelajar. Ada dasar tu di USM, tapi bila pelaporannya berlaku di peringkat Pertubuhan Pelajar, untuk dia panggil Pak Menteri ni datang rasmikan gedebak gedebuk. Apa soalan saya, apa impak yang diberikan? Kalau dia datang masuk dia bagi 20,000 dekat Pertubuhan Pelajar tersebut, itu saya tak ambil lah. Tapi kalau dia datang setakat untuk dapat populariti masuk dalam media ataupun berita contohnya, dia akan dapat yang tu je lah, impak-impak lain tak ada. So apa impak yang diberikan kepada ahli-ahli yang duduk dalam Pertubuhan Pelajar tu? Ini perkara-perkara yang MT tahun ni yang dilantik akan fikirkan bersama HDC lah bagaimana kita nak terjemahkan ni dalam bentuk aktiviti. Dan yang SDG 17 ini bukan saya beri tau, ini diberikan oleh Jawatankuasa SDG Universiti yang mana kita kena hasilkan. Nampak ayat dia, memastikan Pertubuhan Pelajar mengeluarkan laporan tahunan dan dibuat naik dalam laman sesawang. Laman sesawang ni saya dah cek 100 lebih tadi tu Pertubuhan Pelajar. Jangan kata laman sesawang, portal FB-nya pun ada yang tidak aktif. Maka dengan itu pada hari ni semua Pertubuhan Pelajar, tak kira lah ahli tak ahli, remindlah kawan-kawan, saya nak tengok Facebook yang aktif. Maksudnya benda-benda yang kita bincang atas tadi tu dah dipaparkan dalam bentuk laman web. Kalau nak tengok contoh, masuklah laman web HDC, pergilah dekat HDC MD, tengok macam mana kita buat. Itu boleh dijadikan contoh. Kerana ini semua dah nak dijadikan bukti dalam SDG. Ni rakan universiti lain ni dengar ni, mungkin dia akan ambil dia akan ambil apa? Tan Yong Kuan terima kasih you dah sharekan dekat situ statement development tu. Itu link, itu detail boleh buka. Tapi bagaimana terjemahannya ke peringkat Pertubuhan Pelajar, ini yang saya bagi contoh. Maksud semua elemen tadi tak kira teras CSD atau hebat. Soalannya, di manakah isu kelestarian? So program-program yang Pertubuhan Pelajar buat perlu ambil kira perkataan kelestarian itu sendiri. Sebab tak ada dalam 14 atribut hebat dengan teras CSD, perkataan lestari itu tidak wujud. Dia diterjemahkan dalam OD, Operational Definition. So kefahaman saya sekarang dari HDC dan universiti perlu diterjemahkan dalam semua aktiviti. Kalau saudara-saudari ingat satu masa dulu white coffin styrofoam tu kita dah tak boleh guna. Bila satu masa dulu dia angkat jadi aktiviti, lah ni jadi amalan. Memang dah tak guna plastik, dah tak guna straw tahun ni. Okay? Tapi angkat balik dalam Pertubuhan Pelajar macam mana? Contoh kenapa angkat balik? Ada aktiviti saya lihat bila saya join, dia masih bagi mineral cup tu. Kita dah tak pakai mineral cup atau botol tu plastik. So maksudnya dia tak faham lah SDG ataupun lestari tu isunya apa. Okay? Dan selain daripada kita plotkan dekat atribut hebat, HDC juga dan dengan bantuan Pertubuhan Pelajar nanti akan tengok
level mana dalam SDG tuan-tuan boleh bantu kami atau institusi atau universiti untuk lihat perkara ni lah. Right? Okay, saya punya second last slide. Semua yang disebut itu dah diterjemahkan dalam bentuk canvas, HDC dan hebat credential. Dan kita cuba map, kita petakan supaya nanti para pelajar nampak ke arah mana. Especially adik-adik kita yang nak masuk bulan Oktober ni. Perkara ini juga saya kongsikan kenapa saya expect dan saya mohon supaya semua pertubuhan pelajar ada canvas masing-masing supaya kita tahu hal itu. Tak semestinya you capai semua 14 attribute. Kalau macam tadi persatuan pidato, kelab pidato, of course lah you kena, kalau terasa SD tu patutnya elemen-elemen pidato ni lah you kejar dengan komunikasi, kepikiran. Tapi sesuai tak pemikiran saintifik ni untuk diterapkan dalam kelab pidato? Ini perkara-perkara yang kena tengok satu-satu daripada thinking, articulate, balance, entrepreneurial dengan holistic. Kalau tuan-tuan, saudara-saudari boleh buat 14-14 ni dalam masa pegang jawatan setahun tu, saya nak recommend jadi bakal pengarah hebat masa akan datang lah. Sebab dia dah faham dan dia lalu. Okay? Kita tak nak pengumpulan mata CSD itu semata-mata dan kita tak nak you join itu semata-mata tanpa ada rasa pengalaman melalui membuat perkara tu. It's the process bukan the tajuk. Hari ni saya cuma dekatkan proses tau, bukan ilmu saja, tapi bagaimana nak terjemahkan proses itu dalam aktiviti pertumbuhan pelajar masing-masing. Dan kita juga di HDC nanti berkemungkinan saya tengah tengok kita nak adakan twin program bersama pertumbuhan pelajar. Ini sektor kompetisi siswa lah. Contohnya hari ini saya bagi talk akan di-pair dengan pemimpin pelajar punya talk. Dia akan sahut secara back to back apa yang diterjemahkan oleh saya ni. Macam mana dia nak, kita mungkin jemputlah salah seorang atau dua orang bagi talk macam mana dia nak jalankan benda ni dalam peringkat pertumbuhan pelajar. Ini perkara yang saya tengah tengok supaya kita boleh ketengahkan pelajar secara perlahan-lahan. Sebab dasar universiti dah minta kita libatkan pelajar. Tapi nak libatkan pelajar dalam kita punya jawatan kuasa ni, saya nak dia tu faham dulu. Kalau dia tak faham what's going on, macam mana dia akan jadi rebel lah nanti. Rebel tu maksudnya dia tak faham tapi dia hantam. Dia bagi negatif. Ini kalau boleh kita nak tengok secara bersama dan mengambil kira semua pandangan dan semua pihak. Right? Dan rakan-rakan adik-adik sekalian, saya punya slide ni tak banyak. Ini slide saya yang terakhir. Kalau banyak-banyak saya tak dapat pun, silalah snap slide ni. Sebab slide ini lah merangkumi semua cerita pasal hebat. Dan hadam-hadamkanlah apa yang ada dalam setiap komponen tu. Yang tengah-tengah warna purple tu adalah misi dengan misi kami, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Dalam tulisan putih, itu adalah 5 elemen hebat. Dan 5 gelap bawah tu adalah 14 atribut hebat BMNDI. Tapi kita juga ingat ada lingkaran biru muda yang membawa maksud akhlak ataupun the intangible part of whatever yang kita nak buat, semua aktiviti yang kita ada. Integriti dengan akhlak kena jaga. Kita tak nak hasilkan engineer yang 4.0 aktif, pegang sini sana persatuan. Kita tak ada syarat lagi di USM. You tak boleh jadi YDP atau kita maksimumkan jawatan yang pegang. You boleh pegang 100 jawatan kalau you nak. Tapi integriti tak ada. Saya bagi contoh integriti tak ada ni. Pengalaman saya masa student dan ketika berurusan dengan pelajar ni, ada sampai tahap pertubuhan pelajar boleh datang minta risiko kosong. Sebab dia nak adjust dia punya kewangan. Ini pada saya tak ada integriti lah. Tak kira lah sama ada dapat sokongan penasihat ataupun tak. Kalau tanya saya memang boleh masuk lokap tu. Sebab you sudah buat itu. Dan bagi rakan-rakan yang tengok berita malam tadi, bukti pertama, 2 universiti dah naik dalam prime time berita yang satu Melaya lihat, pegawainya satu di tak payah sebut lah universiti mana, tapi isu menyalahgunakan kuasa dan menyalahgunakan tata cara kerja. Ingat satu sen pun boleh dikenakan tindakan. Dan tuan-tuan yang pegang saudara-saudari yang pegang duit persatuan ni berhari-hari,
you kena tahu tata cara prosedur universiti bagaimana. Dan semua itu perlu disalurkan dengan bahan bukti lah hasil pembelajaran. Saya berhenti dulu dekat situ, lebih kurang sejam saya sebut ni. Saya buka untuk sesi soal jawab. Silakan Puan Mana. Okey, terima kasih Cik Lan. Saya nak jemput untuk ajukan soalan. Ya, sekiranya ada soalan kepada pengarah HDC. Ya, kalau kita lihat tadi kita dah explore tentang hebat agenda. So H tu mengagumi holistic. Kemudian kita ada entrepreneurial. Kemudian kita ada B, balance. And then articulate and also thinking. Dan perlu diingat, kita ada 5 elemen hebat, 14 atribut dan 1 elemen tangible iaitu akhlak. Di mana yang Cik Hazlan sebutkan tadi, tidak bermakna ya, apa-apa hebat ini tanpa integriti dan juga akhlak. So saya jemput kepada adik-adik, para pelajar untuk ajukan soalan ya, supaya mungkin ada beberapa pencerahan ke. Kan senang ya kita nak dapat sesi bersama dengan pengarah. Jadi manfaatkan sesi ini dengan sebaiknya. InsyaAllah. So saya ingat banyak sangat info yang kita dapat hari ini. Kan? Bagaimana kita nak menyediakan satu platform yang sangat kondusif untuk adik-adik ke arah capaian atribut-atribut hebat yang telah kita design ya. Okey, ada soalan? So, saya boleh bacakan soalan di ruangan chat. Ada? Ya. Untuk rekod peserta hari ini 212 orang. Cik Len. Saya nampak tu. Okey. By the way, boleh tak siapa yang pegang jawatan dalam pertubuhan pelajar ni lantikan baru, identify yourself, angkat tangan ke, bagi emoticon angkat tangan atau thumb. Okey, daripada pertubuhan pegang jawatan boleh raise hand. Dia ada ikon di bawah tu, boleh raise hand. Okay. Okay, kalau tak nak ngaku sini tak apa, kita boleh map ni, kita ada data. Saja saya tanya. Ada tak YDP yang dilantik? Saja saya tanya, YDP Ikma ada? Saya tanya, YDP Persatuan Sai Pergigian ada? Saudara Kevin. So Kevin, okey ya Kevin? Ada perkara-perkara yang nak ditanyakan dan tidak jelas sebab Kevin punya peranan sekarang sudah berubah sedikit sehubungan dengan penerangan hari ini ya. Ada perkara-perkara yang nak ditanya Kevin? Dalam sisi ini berdasarkan teras hebat, adakah mekanisme yang sedia ada untuk mengelakkan sistem informasi dekat rekod tapi benar-benar cukup memahami? Okey, soalan yang baik daripada saudari Tan Aisyah yang dia tanya sekarang ni. Apakah MyCSD dengan agenda hebat itu bertembung nanti? Okey, kalau saya boleh kongsi sedikit first, peranan ataupun fungsi MyCSD adalah untuk mendapatkan mata desa antaranya selain daripada kita tengok 8 teras tersebut, dan fungsi hebat adalah untuk kebolehan pasaran kebaruan. Dalam 8 teras MyCSD ada perkara-perkara yang kita lihat bertindan, contohnya kepimpinan, dia bertindan dengan hebat attribute. Apa di peringkat kami buat kalau saya boleh tunjuk slide sistem ni tadi. You perasan kat sini ada sistem MyCSD 2 sebelum E hebat credential. Bermakna semua maklumat dalam MyCSD itu akan diteliti oleh hebat dan akan dinilai dan akan ditauliahkan oleh hebat. Maksudnya kalau MyCSD itu you jadi peserta pun dapat mata untuk desa, tapi di hebat peserta kita tidak ambil kira untuk credential hebat.
Sebab dia serta je, kita nak dia terlibat untuk menjalankan. Tapi kalau dia peserta kejohanan SUKMA dekat Malaysia ataupun SEA Games sebagai peserta, itu lain ini peserta aktiviti lain. Dekat situlah demarcation yang kita buat. So untuk menjawab soalan Aisyah tadi, untuk mengelakkan sistem rekod MySeries setakat rekod tetapi benar-benar mencapai matlamat agenda hebat tu memang kita sedang map. Kita akan map. Cuma saya tak terangkan di sini bagaimana kami buat sebab di peringkat universiti ni ada kumpulan satu lagi kumpulan yang sedang tengok MyCSD. Pertubuhan Persatuan Pelajar di kampus kesihatan, ia masih di bawah HEPA kerana kelulusan di kampus cawangan masih tertakluk kepada pengarah kampus bukan pengarah HDC. Tetapi akan ada perkara-perkara yang nanti bila kita ubah dalam sistem ni, bila dah semua online, kita akan tengok balik dia punya flow kelulusan dan kita akan selaraskan supaya sama dan tidak dibezakan. Okay, Kevin? Okay, ada By the way, Aisan, did I answer your question? Aisan tak ada. Okay, ada lagi? Silakan. Slot ni memang saja sama-sama. Okey, salam tuan dan puan, adik YDP untuk HBP Association bagi pelajar HBP. Kebanyakan pelajar habis kursus dalam masa 3 tahun. Oleh itu ada tak cadangan untuk kami demi mencapai taraf seperti pelajar? Okey. Terima kasih kerana bertanya dan ini khusus untuk HBP Okey. Bagi rakan-rakan atau adik-adik kita di HBP dan pusat pengajian seumpamanya yang habis dalam masa 3 tahun, kalau ikut program utama yang kita aturkan sekarang ni, tahun ketiga tu, dia hanya capai tahun ketiga je lah. Maksudnya dia tak ada chance untuk pergi ke tahun ke-4 atau 5. Yang ini kita juga dah identify siapa yang bertanya tadi, Jazwan saya panggil Lee adik Lee kita tanya tu kita dah identify dan kalau tuan-tuan perasan kita plotkan benda tu selari okay. Nampak tak dekat situ? Tahun ketiga kita dah minta dia sampai tahap balance and entrepreneurial tu dah capai. Dan saya percaya kalau thinking part, articulate part, balance and keusahawanan tu dibuat, I'm sure dalam semua aktiviti tu melibatkan kerja kumpulan, kepimpinan, pembelajaran sepanjang hayat dah berlaku. So tak ada isu lah kita akan gabungkan lah. Cuma kalau dia boleh buka company kalau you architect, you dah boleh buka company tahun ketiga tu, ataupun you buat dengan hijaz kasturi contohnya, you dah dapat kerja, internship terus, yang tu saya kata pemantapan dan holistik dah berlaku lah dekat you. HEBAT tu. Jangan risau. Tidak akan tertinggal tahun ini kita susun untuk panduan, tapi pusat-pusat pengajian melibatkan 3 tahun tu kita garapkan sekali pengupayaan dan pemantapan tu dilihat bersekali. Okey Lee Right, ada lagi? Baik, ada lagi. Saya minta YDP lain, takkanlah Kevin seorang YDP dalam ni. Come on. Ini student FX semua ke depan sikit. Identify yourself, please. Ada tak wakil anak negeri dalam ni? Semua tak nak jawab. Kepada YDP, perkenalkan diri. Kemudian ada tak wakil daripada anak negeri? Perkenalkan diri di ruangan chat. Ya, kita ada 212 orang hari ini. Jadi saya yakin dan percaya. Yang mana ada join, sila perkenalkan diri. At least type sikit di ruangan chat tu. Saya YDP daripada perkumpulan siswi Dama. Kemudian YDP Persatuan Bahasa Tionghoa. Saya ingin bertanya, adakah SDG di label pada poster dan banner adalah wajib, Cik Len?
Okey. Yang ni dia peka dengan saya punya part yang bahagian SDG tu. Nampak tak dekat 2017 setiap aktiviti sama ada wacana, seminar, dekir, persidangan, silap typo tu perlu dilabel, memang perlu. Cuma kita akan bagi garis panduan nanti supaya nanti penasihat pertubuhan pelajar saudara-saudari pun boleh bersetuju sekali lah. Saya takut nanti kita dia kata A, dia kata B. Tapi ini kita akan bagi panduan, jangan risau. Bukan saja SDG, malah teras CSD dengan atribut hebat yang 14 tu selepas ni dalam poster nak kena identify siap-siap. Paling tidak pun dalam sistem tu nanti bila key in kita dah tahu dah dia jawab yang mana satu. Sebab tu tadi saya minta dalam pelaporan tu ni slide yang saya tunjuk ni dikenal pasti ni. Satu aktiviti boleh capai 14. Ada satu aktiviti mungkin 3. Dia bukan one size fits all. Dia you all yang kena define sebab you all yang hantar kita kerja tu. Cuma di peringkat HDC atau HEPA nanti kami akan pastikan betul tak betul lah maklumat tu. Dan sama ada boleh diangkat di bawah mana-mana ranking. Dia banyak ranking kan, setara semua tu. Tapi yang saya tuduh hari ni SDG sebab antara agenda USM itu adalah kelestarian. Tapi bila kita tengok hari ni UIA dah ke depan, UKM dah ke depan. Dan untuk makluman saya percaya di kalangan 210 ni ada rakan-rakan UI lain join. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi berkongsi dan mendengar taklimat hari ini. Okay, YDP Persatuan Bahasa Tionghoa, saya ingin tanya adakah SDG dilabel? Saya dah jawab tadi. Cumanya Persatuan Bahasa Tionghoa, saya sarankan persatuan ini tengok balik. Ada 136 MT yang dicadangkan. Sama ada semua MT ni betul dapat jawatan tapi menjawab tak 14 attribute ni. Kalau menjawab, tahniah. Kalau tak jawab, sila tengok semula. Dan saya bagi peluang untuk semua laporan AJN dilihat semula lah. YDP populasi sosial Pahang dan Rumah Mau Perdama je. Saya tanya Perdama. Saya tertanya ni Ikhmah ni tak ada Tak kenal. Saya orang Johor. Alright. Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, saya ambil kesempatan ini juga untuk iklankan empat lagi e-training kita. Hari ini dah selesai dengan saya. Esok ada taklimat daripada Debat Future Leaders daripada Tuan Zulkarnain, 21. 22 kita ada daripada mantan ataupun alumni kita juga. Yang ni siapa tak dengar rugi daripada AirAsia, kot dia bagi hadiah esok tiket free ke kalau berani naik lah pasal COVID ni. Sila dengar ini calon-calon yang kita telah pilih khusus. Kemudiannya kita ada pengurusan majlis protokol dan etiket. Ini juga penting untuk persiapan tuan-tuan, satu ketua belajar yang nak uruskan lah majlis. Yang etiket part tu, yang nak pergi interview tu, dengar dari segi pandangan universiti awam pula. Sebelum ni tuan-tuan dengar daripada penceramah luar, industri. Yang ni dengar kot ada di kalangan tuan-tuan perempuan, saudara-saudari yang nak kerja dengan kerajaan. Sebab protokol di kerajaan dengan industri berbeza sedikit. Dan pada 28 hari bulan ni sebelum Raya Haji, kita ada seminar keusahawanan. Yang ni pun bagus sila hadir dan kita dengarlah sama-sama. Ada lagi 4 dalam bulan Julai dan kita jadualkan juga bulan 8, 9, 10, 11, 12. Jangan risau ada. Okay. Baik, 200 orang ni takkan tak ada soalan ni. Baik, ada soalan. Semua jelas apa yang Cik Hazlan kongsikan kepada kita tadi semua? Boleh komen jelas semua. Okey, bagus. Jelas. Alright. Okay. Okay. Baik, kalau anda lihat slide ini, saya suka nak highlight sekali lagi. Make sure selepas ini apabila anda buat kertas kerja ataupun anda untuk merancang sesuatu projek, anda pastikan dia align dengan 14 atribut hebat yang Cik Hazlan telah kongsikan kepada kita tadi. Perlu ada impact pada setiap aktiviti. Tak ada dah
orang kata buat ikut suka. So, semuanya perlu ada impact dan align dengan kita punya attribute hebat. InsyaAllah. So, ada satu soalan. Sekiranya persatuan ingin melaksanakan program secara online selepas ini pada norma baharu, adakah prosesnya sama dan segala yang dibentangkan perlu diambil kira? Mungkin Cik Azlan nak jawab dulu. Mute Cik Azlan. Dalam setiap peringkat ini, tadi saya ada kongsikan satu slide yang mana saya tunjuk platinum gold. Tuan-tuan, ini merupakan dia punya accreditation yang kita nak bagilah. Tapi dalam peringkat platinum ni, daripada bronze hingga platinum ni ada kaedah-kaedah tertentu. Contohnya akan ada satu tahap tu kita minta para pelajar untuk bagi video tadi. Whatever dia buat tu bagi video. Ataupun whatever yang disadangkan aktiviti tu, contohnya aktiviti usahawanan, kalau nak platinum, aktiviti tu dah boleh jadi kedai belum contohnya ataupun jadi incubator sebab kita ada incubator di USM. So memang atribut ini boleh diukur bukan saja melalui kertas tapi antara cadangan belum diputuskan di peringkat universiti, satu penilaian melalui temuduga lisan, satu penilaian dokumentasi. Contoh kalau macam tadi dia daripada aktiviti GUS 101 tahun pertama tu dia dah boleh buka kedai tahun ketiga dan dia boleh buktikan dia ni punya barang dan produk ni sampai Singapura lah paling tidak ataupun Thailand. Itu kita nak bagi platinum, kita nak ada bukti. So dia kena bagi bahan bukti, dia kena upload dalam sistem yang kita cadangkan tadi tu. InsyaAllah bukan cadang dah nak siap pun. Bukti inilah akan dinilai nanti oleh yang ini belum diputuskan oleh universiti sama ada penasihat persatuan ataupun jawatankuasa yang dilantik. So dia tidak hanya dinilai melalui kertas ataupun laporan. Kertas, kerja dan laporan ni hanya untuk capture data awal saja. Peringkat penilaian dia ada lagi satu cerita lain yang saya tak kongsikan hari ni. So menjawab soalan Syifa, kemudiannya tadi soalan apa tadi? Tadi soalan daripada Azman. Kemudian ni soalan daripada Kelab Sains Politik. Bagaimana 14 attribute yang boleh diukur? Apakah hanya okey. Itu saya dah jawab ni. Maksudnya untuk menjawab dengan lebih cepat, bila kita dah dapat keputusan universiti besok, kita akan panggil semua MT dulu YDP dengan NYDP, setiausaha dengan Mendari ni memang kita akan bengkelkan dan kita akan terangkan bagaimana penggusuran ni berlaku. Tapi sebab belum ada final decision, saya boleh tunjukkan slide ni dulu. Sebab ini yang slide kita test run. Dah berlaku di 2-3 peringkat. Dan selain daripada aktiviti yang kita ukur secara fizikal tu, kita berjumpa dan interview, saya sekarang ni ambil data, kami di HDC ambil data MyCSD dan kita plotkan dalam 14 atribut. Sebagai lagi satu kaedah untuk kita lihat dan jawab tadilah, dia bukan sekadar mata untuk desa, tapi dia juga akan bagi pemberat kepada atribut hebat yang 14 ni. So mana-mana yang boleh ditarik daripada hebat, iaitu akan dinilai mungkin interview ataupun dokumentasi. Contohlah kalau dia menang pidato peringkat kebangsaan atau Nobel Laureate Award, yang tu pada saya dia dah ada sijil, tak payah interview pun. So media sosial pun kita akan check. Media sosial ni bukan media sosial USM, mana-mana pertumbuhan peringkat antarabangsa tu lah, dan mana-mana pemberitaan, itu semua bukti lah, bukan saja kaedah pelaporan. Sebab kita tak nak, tadi macam saya sebut lah, kita ada 4 letter ni, kita tahu dia etis tapi ethics tak ada. Etik tak ada, akhlak tak ada, integriti tak ada pun tak boleh. So kena juga ada elemen bersuka dan kita nak tengok secara live. Itu satu elemen. Elemen yang kedua yang kita cadangkan, kita nak buat profile test. Profile test ni tuan-tuan kalau ingat nak masuk USM satu ketika dulu kita buat Holland test lah contohnya. Daripada Holland test ni, entry kita akan tengok dia punya trait macam ni. Bila dia nak exit grad sebelum kita bagi dia scroll, dia jawab, kita nak tengok dekat mana dia. Itu yang antara yang kita boleh lihat ni akan dikeluarkan lah nanti dalam bentuk sendiri. Dan nak jawab soalan yang tadi ni, melaksanakan program secara online selepas ini dan pada norma baru, adakah prosesnya masih sama dan segala yang dibentangkan perlu diambil kira? Kalau nak jawapan pendek, ya, semua yang dibentangkan ni perlu diambil kira. Tapi sebab online system itu belum siap dan belum
dah siap tapi belum boleh dilancarkan secara 100%. Norma baharu yang kita kata online tu masih belum boleh berlaku. Maksudnya lepas ni kena hantar kita kerja secara fizikal dulu dan kita akan buat secara berperingkat lah slow-slow. Tapi konten yang akan ada dalam kertas kerja, yang akan ada dalam laporan tu kita dah ubah dan kita dah selaraskan. Bila tuan-tuan terima, saudara-saudari terima esok, senarai semaknya pun dah lain. Dia ada 8 campur 14 teras dan kita dah plotkan peringkat-peringkat mana. Itu akan berlaku secara manual sebelum online system itu siap dan kita jangka dalam Oktober lah. Kalau tiada arah saya tak berani nak janji, tapi itu di peringkat perancangan kami, kalau PPKP kata on dan siap boleh lancar, so bulan 10 kita boleh guna. Proses-proses lain masih sama yang tertakluk seperti aku dan perlembagaan lah. Cuma dalam perlembagaan tadi tu kita akan ubah sikit lah. Kalau kata dulu boleh terbuka, sekarang universiti masih berpegang kepada maksimum 250 orang satu-satu masa tertakluk kepada ruang. Dalam perlembagaan lama tak sebut. So dalam perlembagaan pasca COVID atau norma baru ni mungkin kita akan ubah sikit kat situ. PPE tidak disebutkan nak pakai. Contoh, you bayangkan semua yang ada dalam ni saya percaya dah lalu pimpin siswa. Pimpin siswa ni 80% semua fizikal. Macam mana kita nak laksana? Dah tak boleh dah. Bayangkan kalau pimpin siswa itu dilaksanakan semua kena pakai mask, saya rasa ada yang mati pengsan nanti ni. Tak boleh. So kita nak kena tengok balik. Jawab soalan harapannya. Kelas sains politik tadi sorry. Kelas tuan, terima kasih sama-sama. Itu je. Ada lagi tak yang saya tertinggal? Kalau tak tertinggal ni saya nak elaborate sikit je sebab ada masa ni. Saya tengah tunggu senarai kemas kini pertubuhan pelajar yang mempunyai penaung. Okey. Sebab saya nak tanya jugalah selepas mendapat kelulusan ni, pelantikan penaung tu siapa yang buat? Ini perkara-perkara yang kita tengah kaji lah dari segi perlembagaan. Sebab ada satu terma dalam AUKU mengatakan semua aktiviti ini perlu dilaporkan ke peringkat LGU. Tapi di peringkat pelaksanaan kita sekarang ni, semua aktiviti ini paling tinggi kita laporkan di peringkat Nak Chancellor atau Timbalan Nak Chancellor lah. Dan ada sebilangan kuasa-kuasa telah diturunkan kepada pengarah institusi. Mungkin bukan saya, orang lain lah ke depan. Tapi pada hari ini ada kelulusan-kelulusan tertentu dari segi kewangan dan syarat kriteria itu boleh diluluskan di peringkat saya saja. So rakan-rakan pertubuhan pelajar boleh ambil kesempatan ini untuk tambah baik sementara pengarah yang masih pada gila-gila lah orang kata lah. Okay, jika pelajar menyertai program luar yang tidak berkaitan dengan pihak universiti tapi masih relevan, buat masa ini bagi pelajar yang menyertai program luar yang dianjurkan sama ada tak melibatkan USM langsung dan kita tak tahu ataupun dibuat lalu pusat pengajian. Tuan-tuan masih boleh mohon declare benda tu melalui MyCSD. Sebab saya dah sebut tadi. Data dalam MyCSD kita akan plot dalam hebat. So kalau tuan-tuan declare dalam MyCSD, dia akan diambil kira dalam hebat. Tapi isunya sekarang ni, dia join yang luar ni, contohnya kalau kelab sukarela luar lah, kat kampung dia, tapi dia tak declare. Macam mana universiti nak tahu? Maka dengan itulah akan ada platform dashboard yang akan capture. Yang saya sebut bukan akademik ni, bukan saja dalam USM di luar USM. Memang kita capture insyaAllah. Contohlah jadi AJK Surah Kampung, mana ada dalam you punya campus online. Tapi kalau you besok kita boleh buktikan ada surat pelantikan AJK atau imam kampung bila balik kampung, itu boleh diambil kira sebab imam tu walaupun peringkat kampung, tapi dia dah masuk level kepimpinan paling tinggi tu. Contohlah. Okey, faham? Thank you. Ada lagi? Saya harap maklumat-maklumat hari ini boleh dikongsikan dengan ahli-ahli pertubuhan pelajar masing-masing lah. Baik, ada soalan lagi? Baik, Cik Lan, saya rasa jelas dan mungkin ada soalan lagi. Sekiranya mereka ingin kontak pengarah, bagaimana ya?
Atau kontak pegawai. Oh, okey. So, kepada nombor telefon tak ada, tapi saya heran macam mana pelajar boleh nampak asset nombor saya. Bolehlah kontak dekat email tu, insyaAllah saya akan reply. Ataupun pegawai-pegawai yang ada lah. Ya, anda boleh beri paparan screen. Ya. Cuma kalau saya boleh cadang sektor kompetensi siswa, ini untuk kesimpulan adik-adik dalam pertukaran pelajar. Saya cadangkan nak adakan perjumpaan bulanan dengan semua MP lah sebelum adik-adik kita nak ada presenters. The first thing sektor kompetensi siswa kena buat, saya nak adakan perjumpaan besar-besaran maksimum 250 lah dengan semua MP pertukaran pelajar yang baru dilantik. Okey. Boleh? Puan Wana? Boleh. InsyaAllah kita akan lakukan satu perjumpaan maksimum 250 orang, perjumpaan bulanan bersama dengan pengarah HTC. Kemudian kita ada juga seperti mana yang dihasratkan oleh pengarah tadi, kita akan ada makmal transformasi bagaimana nak mengurus ruang pelajar dengan lebih efektif dan berkesan. Kemudian dicadangkan juga tadi kita akan ada leadership talk. Maksudnya daripada pemimpin pelajar. So kita akan combine nanti mungkin kita akan brandingkan lah sebagai kita akan cari satu nama platform itu untuk pelajar. Jadi anda semua kena bersedia, anda tak boleh lari. Kita akan groom untuk menjadi pemimpin insya-Allah berdasarkan kepada 14 atribut hebat tadi. Dan anda juga perlu alert lah dengan informasi terkini, sistem-sistem yang kita bangunkan. Untuk masa ini saya harap anda semua jelas permohonan untuk mengadakan projek atau aktiviti perlu melalui cara sebelum ini dulu sebelum kita lancarkan insya-Allah. So, anda boleh rujuk di SOP dan juga prosedur yang telah kita muat naik di website HTC htc.usm.my. Kemudian anda boleh juga dapatkan banyak info di Facebook HTC Hebat Development Center. Saya mohon kerjasama semua juga sebelum kita akhiri program pada pagi ini dengan mengisi borang penilaian e-training yang telah saya masukkan ke dalam ruangan chat. Mereka maklum balas. InsyaAllah saya yakin dan percaya kita banyak dapat info-info yang jelas. Hari ini kita belajar tentang banyak hebat credential, bagaimana kita punya orang kata path ataupun kita senang cerita career roadmap lah di USM ni. Bagaimana kan kita nak groom sehinggalah keluar. Puan Fahana, sorry saya interrupt sebab saya terima satu WhatsApp, ada soalan saya terlepas tadi, minta maaf bagi pihak host. Soalannya yang saya terima lalu handset ni, boleh saya tahu bagaimana pelajar yang tidak memegang jawatan boleh menghasilkan e-CV yang mantap? Ianya kerana 14 atribut ini sukar dicapai oleh ahli biasa. Okey, dalam konteks persatuan, kalau ahli biasa ni memang minta maaf, dia hanya akan aktif untuk mata CSD. Dalam atribut hebat, agak sukar untuk kita lihat. Sebab tu saya kata, jadi peserta, tapi peserta yang melibatkan diri dalam pertandingan pidato peringkat kebangsaan, sukan dalam peringkat sukma paling tidak, atau peringkat universiti lah paling tidak. Dia mungkin tak nak pegang jawatan, tapi dia menyertai itu sebagai peserta yang bukan peserta penonton peserta. Beza tu. Yang dalam hari ini saya sebut peserta rakan-rakan peserta tu sebenarnya rakan-rakan penonton. Okey. Tapi kalau contoh use dalam hari ini saya jemput contohnya yang kata Anis Mawarni, Okey Amran. Sekarang sila saya bagi 3 minit sila ulas. Buka dia punya contohnya mikrofon, buat ulasan. Itu dia dah menyertai bersekali. So untuk menjawab soalan ni minta maaf bagi mereka yang hanya menyertai untuk mendapatkan ilmu. Itu akan dapat dekat bahagian pengetahuan dengan pembudayaan. Memang susah nak dapatkan hebat credential ni sebab untuk dapat platinum ni semua peringkat kebangsaan dengan peringkat antarabangsa. Dan kita cuba lihat, tengok juga peringkat-peringkat universiti yang mana boleh kita klasifikasikan dalam platinum. Kita tak nak nanti gap dia jauh sangat kepada yang bertanya tu, terima kasih. Saya ambil maklum. MyCSD tu senang nak dapat. Hebat credential ni tak senang Mana tadi slide dia? Ni, yang ni tak senang tau. Sebenarnya untuk makluman rakan-rakan pelajar,
saya dah test beberapa ikon yang dikatakan hebat oleh tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari pelajar sendiri. Dan formula yang sama juga saya ambil daripada staff-staff yang hebat. Sebab staff ada mata CPD. So saya cuba plot-plotkan ni, antaranya macam saya sebutlah kalau you tengok dalam gambar raja slide ni, platinum dia tu tak capai semua. So nak dapat platinum, jangan kata platinum lah, nak dapat gold pun susah sebab dia kena wakil negeri, wakil universiti atau peringkat negeri atau peringkat universiti. So strateginya pertubuhan pelajar sekarang patut adakan aktiviti-aktiviti yang boleh membenarkan platform rakan-rakan join bukan sekadar penonton, tapi macam mana nak terlibat menguruskan aktiviti peringkat negeri dan universiti. Itulah dia. Harap penerangan tersebut dapat memberi penjelasan sikit lah. Alright. Ada lagi? Sebelum terlupa tu, borang penilaian di training jangan lupa. Saya kembalikan kepada Puan Fana. Baik, terima kasih Cik Dan. Saya ingat itu sahaja. Tak ada soalan lagi daripada peserta. Saya ucapkan tahniah kepada 215 orang sehingga akhir program setia bersama dengan HDC dengan program kita pada pagi ini. Dan anda perlu sampaikan maklumat ini. Maklumat ini semua sangat-sangat penting kepada rakan-rakan kita yang tidak hadir pada sesi e-training pagi ini. So, sila sebarkan maklumat ini dan anda boleh rujuk semula slide dan juga recording ini nanti di YouTube HDC insya-Allah. Sekiranya ada soalan, tadi kita dah paparkan maklumat perhubungan bersama dengan pengarah. Untuk itu bagi pihak urus setia, bagi pihak penganjur, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Hazla Abdul Hamid selaku pengarah Pusat Pembangunan Hebat, juga pemudah cara kita pada pagi ini yang menerangkan dengan jelas tentang pengurusan organisasi dan bagaimana peranan HDC itu dapat membantu pertubuhan pelajar. Dan insyaAllah kita jumpa lagi untuk esok. Kita ada global mindset untuk menghasilkan hebat future leaders. Salah satu atribut di dalam hebat tadi, kita ada global mindset. So insyaAllah anda hadirkan diri, ajak sekali rakan-rakan dan jangan lupa mengisi borang penilaian e-training. InsyaAllah kita jumpa esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.